Cas nak masak RM10,000 sejam. Ada yang kata okey lah, suka hati dah. Dia nak letak cas berapa. Ada yang kata ui mahalnya. Hei, pasal masak-bermasak pun nak jadi isu ke? Apa cerita ni? Tapi Mr. Sugu pun ngaku dia yang letak harga tu. Assalamualaikum and hi guys, apa khabar korang semua? Nampak macam over sikit ke intro tadi tu. Yelah, dah lama dah aku tak update video. So hari ni aku rasa macam semangat lebih sikit buat video untuk korang. Okay, kepada siapa yang dah subscribe channel ni, aku berterima kasih atas support korang. Tanpa korang siapalah aku sehingga aku ke tahap ini. Terima kasih atas support korang. And kepada siapa yang baru jumpa channel ni, nama aku Nome. Aku harap korang boleh subscribe channel ni untuk korang updated dengan video yang terbaru daripada aku. Jom, tanpa berlengah masa lagi, jom kita layan topik kita kali ini. Dalam topik aku kali ini, aku sekali lagi nak mengusik ataupun mengulas cerita tentang Sugu Pavitra. Dalam dunia YouTuber ni, siapa yang tak kenal Sugu Pavitra ni antara YouTuber dengan niche makanan masak-memasak yang paling laju melonjak naik daripada 0 to 700,000 subscriber dalam masa yang paling singkat dekat Malaysia ni. Untuk pengetahuan korang, ini video yang kedua aku mengulas berkenaan dengan isu yang terpalit dengan channel Sugu Pavitra. Untuk video pertama aku di-bash, dikecam, cakap aku ni pakcik bawang, batu api, batu bata, batu sungai dan juga batu tu aku tak boleh sebut, nanti kena ban. So kalau korang nak tengok berkenaan apa yang aku ulas tentang Sugu Pavitra ni, korang boleh klik link yang dekat atas ni untuk korang check video pertama aku berkenaan dengan Sugu Pavitra. Terdahulu kalau korang termiss sikit, Sugu Pavitra ni dia dah mendapat liputan daripada Buletin Utama TV3, daripada Meletok, daripada website-website blogger-blogger yang viral kat dalam Malaysia ni, sampai ke PM kita Tan Sri Muhyiddin Yassin pun noted dengan kepoweran Sugu Pavitra ni. Maksudnya dia diberi tumpuan khas daripada satu Malaysia ni berkenaan dengan dia punya kelebihan. Akan tetapi kita tak boleh nak menafikan lah yang kalau kita ni dah famous, dah terkenal, ramai orang tahu berkenaan dengan kita punya usaha ni, kita takkan lari daripada kontroversi sama ada yang baik ataupun isu-isu yang kurang baik daripada luar sana. Inilah lumrah dunia sebenarnya. Dan pada korang yang masih belum tahu, selepas 3 bulan channel Sugu Pavitra mula melonjak naik dan menempa nama di hati netizen di seluruh Malaysia ni dengan video-videonya yang santai dan pesahaja. Akhirnya Mr. Sugu yang sebelum ni bekerja sebagai buruh ladang telah mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan memberi 100% komitmen dengan dia punya YouTube content. Lepas ni dia nak tolong Pavitra sepenuh masa dalam dia punya bidang YouTube ni. Miss Fawi dalam satu kenyataannya telah mengatakan, suami saya sudah berhenti kerja di estate sebab suami saya berhenti kerja adalah untuk fokus kepada YouTube. Kami sudah popular, ramai yang datang rumah untuk temu ramah. Masa tu suami saya kena ada dengan saya, jadi dia sudah ambil cuti banyak. Kerja dia pun dah terganggu. Oleh sebab itu saya rasa lebih baik suami berhenti kerja, katanya lagi. Yelah kan, kalau kita ni dah busy lebih kepada satu benda yang boleh mendatangkan lebih manfaat kepada kita, so apa kata kalau kita tinggalkan benda-benda yang sebelum ni, maksudnya kerja yang lama, untuk memberi lebih fokus kepada benda yang baru dan lebih mendatangkan manfaat kepada diri dan juga family. Tak salah pun, benda ni biasa pun orang buat. Setelah membuat keputusan berhenti kerja, keluarga bertuah ni telah mengambil keputusan untuk berpindah rumah. Dorang berpindah ke Pekan Sungai Siput. Rumahnya pun lebih selesa berbanding dengan rumah sebelumnya. Antara video yang terbaru, Pavi ada berkongsi video yang dia kemas rumah bersama keluarga. Kalau kita perasan, Mr. Sugu pun dah mula lebih kerap bercakap depan kamera berbanding sebelum ini. Bagus kan? Dah pindah rumah baru ni, kita boleh tengok kawasan baru, area baru, perabot pun baru, pemandangan baru, jiran baru. Bercakap dengan jiran baru, jiran lama apa cerita kan?
Abang Bawang nak menambah lagi spice dekat video ni berkenaan dengan jiran lama. Abang dengar cerita yang jiran lama dia sibuk-sibuk sugu dah pindah rumah ni, dia pun up satu video kemas kebun depan rumah katanya. Dia kata lagi nak buang semak-semak yang dekat kebun depan rumah ni. Gitu. Buang-buang semak depan rumah katanya. Klise kan, seorang nak pindah, seorang nak kemas semak kat depan rumah. Gitu. Habislah aku kena bedok lagi lah lepas ni. Dan baru-baru ni pula timbul lagi satu isu yang mana netizen dekat Malaysia ni terus berbual mengenai Sugu Pavitra. Bukan teruslah, kembali berbual. Lebih tepat kan. Katanya terdapat dakwaan yang channel Sugu Pavitra ni telah meminta sebanyak RM10,000 untuk sejam dia punya servis ataupun dia punya appearance fee. Gitu. Macam pemain bola kan, ada appearance fee untuk salah satu program masakan di salah sebuah stesen televisyen dekat Malaysia ni. Perkara itu diluahkan melalui IG story pengendali program TV yang menyifatkan bayaran itu setanding dengan chef selebriti Datuk Rizwan Ismail ataupun lebih dikenali sebagai Chef Wan. Apapun sebagai sebuah channel YouTube yang telah memperolehi lebih 700,000 subscriber pada masa ini, dakwaan ini mampu memberi kesan yang kurang senang pada imej Sugu Pavitra. Tetapi dalam satu kenyataan lain, Pavi menafikan dakwaan itu. Dia cakap benda ini kurang tepat. Pavi menerangkan yang jadual dia amat ketat dan busy. Tiada masa sebab dia masih perlu menjaga keluarga di samping meneruskan kerja-kerja berkaitan channel YouTube-nya. Apabila ada pihak yang cuba menelefon dilihat sebagai mendesak untuk menerima tawaran itu, Mr. Sugu terus cakap dengan harga sebegitu yang mana agak tinggi. Walhal sebenarnya diorang tak nak pun menerima tawaran sebab kalau boleh tak nak keluar dalam rancangan TV pun. Namun selepas beberapa jam screenshot IG story itu viral dikongsi, netizen telah mengenal pasti siapa individu yang membuat dakwaan tersebut. Memang tak payah tunggu lama kalau benda-benda macam ni. Dia ni dikenali sebagai pengacara Anim Ezati yang lebih dikenali ataupun selalu kita nampak sebagai host program Malaysia Hari Ini ataupun 999 di stesen televisyen TV3. Untuk menjawab penafian Pavi tu, cerita daripada side Pavi tadi tu, yang sekarang ni Anim pula dia memberi explanation daripada side dia. Anim ada memuat naik post Twitter yang mana menceritakan lebih detail hal ni. Menurut Anim, dia menghubungi Pavi bukan mewakili stesen TV seperti yang kecoh sebelum ni, tetapi dia mewakili klien dia untuk YouTube konten kliennya itu. Dan kedua pula, dia tak pernah memaksa Pavi untuk menerima job ni seperti dakwaan Pavi yang sebelum ni. Dia yang sekarang hebat menjadi sasaran bualan netizen pada ketika ini juga menerangkan yang post IG story itu juga adalah sebagai hak dia untuk meluahkan apa yang dia rasa. Hal ini untuk menjawab tomahan kalau kita tak mampu nak bayar seperti yang diminta, carilah talent lain. Macam tu. Sama juga daripada side dia, kalau mahal sangat sama dengan chef selebriti, benda tu sebenarnya kalau kita tengok dari segi yang lain, kita boleh tengok sebagai satu pujian juga sebab dia disamakan dengan Chef Wan, tak disama dengan chef-chef yang lain, disama dengan chef yang terkenal. Okey lah tu kan. Namun lepas apa yang terjadi ni, Anim sendiri dia ada call balik Pavi untuk bertanyakan apa yang keterangan yang diberi oleh Pavi sebenarnya pun tak betul lah, sebab dia cakap dia pun tak ada paksa. Kalau nak ambil, kalau tak nak tak payahlah. Lagipun dia nak jadikan sebagai talent. Sebenarnya Sugu dia perlu lihat benda ni dari segi yang lebih luas. Kalau dia setuju sebenarnya bagus juga untuk dia punya reputation. Kalau bagi akulah, tak sampai 10 tahun akan datang orang nak tengok channel masakan. Lagipun dia punya konten tu terlalu terhad. Dia perlu expose diri dia untuk kategori yang lain juga pada masa yang akan datang untuk maintain dia punya reputation tu sentiasa berjalan dalam dunia YouTube ni. Namun lepas orang berdua ni berhubung balik, Pavi pun telah mengaku yang dia pun ada macam tersilap untuk memberi kenyataan kepada pihak media, dan Anim juga pun meminta maaf kepada Pavi atas sebab IG story-nya tadi itulah, sebab dia nak explain dia punya situation macam mana. So akhirnya kedua
kedua-dua pihak ni telah bermaaf-maafan di suasana Hari Raya. Hal ini juga mendapat perhatian Chef Wan sendiri. Apabila ditanya nama dia dikaitkan dengan isu ni, Chef Wan pun cakap kalau Pavi dah letak harga tersebut bagi perkhidmatan dia, itu rezeki. Setiap orang ada bahagian masing-masing. Dan pada mereka yang rasa harga itu terlalu tinggi, perlulah berbincang untuk mendapatkan harga yang lebih adil. Chef Wan sendiri mengaku yang dia mengenali Sugu Pavitra dan pernah menonton video masakan mereka. Tak pasal-pasal Chef Wan yang tengah lepak kat rumah tu bersantai, tiba-tiba tersedak dia sekali kan bila nama dia sebut dan dibawa sama dalam isu ni. Tapi apa-apa pun Chef Wan punya komen tu memang betul kan. So tak salah lah. Kalau orang dah bagi tu, kalau tak ngam, kita meet in the middle, kita berbincang. Kalau tak nak, kita secara elok-elok kita menolak ataupun kita cakap tak ada bajet. Senang. Okey lah, video ni pun dah sampai ke penghujungnya. Okey, sekarang korang dah tahu cerita daripada side Pavi dan cerita daripada side Anim. Terpulanglah korang untuk macam mana nak menilai cerita ni, ada baik ada buruknya. Sekali lagi aku nak highlight yang Pavi dan Anim juga telah bermaaf-maafan sesama sendiri berkenaan dengan isu ni. Semua ni terjadi lebih kepada salah faham je lah kan. So kita yang pihak ketiga ni sebagai netizen yang berwibawa, jangan nak trigger lebih-lebih, okey? Pastikan yang kita punya komen tu jangan nak menyentuh sampai peribadi orang, gitu. Sebab benda ni lebih kepada kita tak ada benda yang nak kita bualkan kan, nak membawang je lebih, tapi jangan bawang sampai terlebih tumis. Nanti hangit suasana gitu. Dah aku ni kenapa pula cakap macam mabuk je gitu, tapi aku okey. Entah kenapa kalau aku tekan record je, automatik aku cakap macam ni. Apa pun itu je lah pendapat aku. Aku tahu kadang-kadang pendapat aku ni tak sama dengan pendapat korang. Korang juga bebas untuk memberikan korang punya komen di ruangan komen di bawah ni berkenaan dengan isu ini. Okey je lah, sampai di sini je lah video aku untuk kali ni. Kalau korang minat dengan konten aku dalam video-video aku, korang boleh consider untuk subscribe. And stay safe guys. Assalamualaikum. Bye bye. Ya.